Mic terbuka. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat kita datang lagi ke kuliah awal kita pada bulan ini. Kuliah awal kedua kita untuk bulan Februari, 17 Februari tahun 2022. Pada hari Khamis, 3 petang. So, insyaAllah kepada yang berada di FB, boleh share sama rakan-rakan anda, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat hari ini, insyaAllah. Dan kepada yang tak ada nak tengok, kita dah rekod ni, insyaAllah nanti lepas recording habis FB live ni boleh still tengok lagi. Okay, baik. So untuk hari ni kita akan membicarakan bukan bicara lah, ada kuliah sikit berkenaan pecahkan batu tanggang. So tanggang tu siapa? Ni cerita dongeng lah. Di mana tanggang ni adalah satu apa pemuda yang dia dapat tapi dia derhaka kepada mak dia. So kat sini kita bersama dengan Ustazah Asma Hussein, di mana Ustazah akan pecahkan, explain, olah berkenaan tajuk yang kita ada hari ni. So tanpa melenggahkan masa lagi, saya Hakim nak berjemputkan Ustazah Asma Hussein ke kuliah awal kita pada hari ini. Teruskan. Wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semualah, terutamanya kepada pendengar-pendengar dan penonton-penonton kita di FB Live Wakaf Quran Malaysia. Alhamdulillah, ini kan program kita ini dikendalikan oleh Wakaf Quran Malaysia bawah Mana Holdings yang bertempat di Kulim Kedah. Alhamdulillah, ini perkenalan kali pertama lah saya bersama dengan Hakim dan juga tim daripada Manar dan Wakaf Malaysia. Baiklah Hakim, saya diberi mandat untuk 20 minit pertama dan kemudiannya kita akan rehat dan kita akan pergi ke sesi seterusnya lah. Bila? Okey. Jadi bila kita sebut tentang pecah batu tanggang ni, of course lah kita tahulah kes ni akan kita rujuk berkaitan dengan kes-kes berkaitan pederhakaan anak kepada ibu dan ayah lah. Dan sebenarnya dalam Islam banyak sekali ayat Al-Quran yang menyuruh kita taat kepada ibu bapa. Itu adalah sebenarnya memang terdapat dalam salah satu kewajipan Islam. Dan kalau kita tengok dalam amalan ulama Islam dan tuntutan Islam tu sendiri, hendaklah kita melebihkan ibu bapa berbanding dengan yang lain. Sebab tuntutan ibu bapa hormat ataupun taat kepada ibu bapa ni, dia termasuk dalam fardu ain. Jadi kalau bertembung antara fardu ain dengan fardu kifayah, maka hendaklah diutamakan fardu ain lagi. Jadi orang tak faham bahawasanya mentaati ibu bapa ni dia termasuk dalam kategori fardu ain. Sebab tu kalau kita tengok ada sahabat yang nak pergi berperang tapi apabila tidak dapat keizinan ibu bapa ataupun ibu bapa tu memerlukan dia untuk jaga, maknanya memerlukan nak kena tengok lah mungkin kerana sakit dan sebagainya, maka Rasulullah suruh fokus pada ibu bapa dulu selain daripada berperang. Nak ceritanya dalam keadaan tertentu ibu bapa itu sangat diutamakan. Kenapa? Kerana dia berkaitan dengan fardu ain. Okey, ada beberapa ayat Quran lah yang utama berkaitan dengan ibu bapa. Kita tengoklah satu persatu. Pertamanya ayat daripada surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Di mana ayat ni famous lah. Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ila akhirih lah. Panjanglah ayat tu kan. Di mana Allah menyuruh kita, Tuhan telah memerintahkan kamu untuk beribadat. Beribadat supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Maknanya kena sembah Allah SWT. Dan dalam masa yang sama diletakkan sekali tu sembah Allah, dan dalam masa yang sama kena buat baik dengan ibu bapa. Wabil walidaini ihsana.
Dan dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita, kenapa dia? Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sesekali taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sesekali kita bercakap kasar, dengan cakap oh pun tak boleh. Jangan kita cakap kasar, wa qul lahuma qawlan karima. Dan hendaklah kita berkata dengan kata-kata yang baik, dan Allah suruh kita ni supaya rendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang di hadapan mak ayah kita. Dan kena ucapkan apa dia? Irhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ni doa wajib lah yang kita baca. Ya Allah ya Tuhanku, kau hendaklah berkati dan rahmati ibu bapaku sebagaimana mereka menjaga kami ni sejak daripada kecil. So ayat Quran ni jadi tanda araslah kepada kita bahawasanya taat kepada ibu bapa itu adalah suatu tuntutan yang sangat besar dalam Islam dan diletakkan lepas ayat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat yang lain surah Al-Ankabut ayat 8 pula Allah sebutkan, kami telah wasiatkan kepada manusia supaya buat baik dengan ibu bapa. Dan tetapi sekiranya ibu bapa ni mengajak kita syirik kepada Allah, janganlah kita taat kepada mereka. Nak ceritanya ialah dalam keadaan walaupun ibu bapa kita kafir, walaupun ibu bapa kita ni terkandung dalam perbuatan yang fahsyat, yang tak elok contohnya, ibu bapa kita mungkin buat zalim dan sebagainya, kita kena tetap berbuat baik kepada ibu bapa. Cuma bila dia ajak buat maksiat dan derhaka kepada Allah, ketika itu kita tak boleh taat kepadanya. Sebab apa dia? Sebab ketaatan kepada ibu bapa tu dia tertakluk kepada ketaatan Allah dan Rasul. Di situ kita letaklah. Dan Allah mengungkit kepada manusia, kenapa kita nak kena taat kepada ibu bapa, terutamanya ibu. Dalam konteks ibu dan bapa, Rasulullah sebut ibu 3 kali, kemudian datangnya bapa. Sebab bapa dia ada tanggungjawab dia, Hakim. Tanggungjawab bapa ni ialah berbanding dengan isteri dan suami, suami tu lebih besar. Berbanding ibu dan ayah, ibu tu lebih besar. So dia adil, dia aci dah sebenarnya, bukan kata tak aci dah situ. Cuma dalam konteks keibubapaan, ibu tu 3 kali Nabi tekankan. Sebab apa dia? Sebab kesusahan ibu tu mengandungkan anak, membesarkan anak itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Dan ini memang dituntut dan Allah sebut, walaupun mak bapak tu bukan orang yang baik, buat maksiat kepada Allah, tetap Allah sebut wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kita buat baik dengan mereka di dunia ma'rufa, dengan cara yang uruf ataupun baik. Jadi di sini nak menandakan bahawasanya ketaatan kepada ibu bapa itu adalah fardu ain. Dan apa yang kita kena buat dekat ibu ayah ni? Sebenarnya kalau kita tengok sini, ada beberapa perkara lah. Pertama, kena taat. Taat ni maknanya, kalau benda-benda yang berkaitan dengan contohnya menyuruh kita taat kepada Allah, menyuruh kita beribadat, berkaitan dengan kepentingan dan kebahagiaan kita, maka benda ni wajib kita taati. Tu maksudnya. Dia ada limitasi di situ. Tapi maknanya kalau misalnya ayah kita kata, kamu jangan buat benda haram, kita wajib ikut. Kalau kita ikut memang jatuh berdosa. Dah lah buat benda haram tu berdosa. Tak taat pada ibu dan ayah pula berdosa. Tu pertama, taat. Yang kedua, kita wajib buat baik kepada mak ayah. Wajib, maknanya apa dia? Buat baik di sini, dalam ulama' bila dia tafsirkan buat baik, sebab tu dia menggunakan perkataan ma'ruf ataupun husna. Husna ni buat baik. Buat baik maknanya dengan cara apa dia? Dengan cara kita meneliti persekitaran kita. Mungkin buat baik tu dalam konteks yang Allah ajar tadi, jangan kata oh. Tapi dalam masa yang sama, buat baik juga ialah walaupun benda tu tak haram, Hakim, tetapi kalau misalnya benda tu menyakitkan hati dan benda tu dia bukan lazim dalam masyarakat, boleh juga membawa dosa besar. Contohnya macam mana? Apabila kita tengok mak ayah kita, kita tengok dengan pandangan yang menjegirkan mata, kita keruk, kita menunjukkan rasa tak suka, mungkin kita tak kata oh, tapi kita tenteram. Orang Kelantan kata, kalau Hakim orang Kedah, kalau orang Kelantan kita panggil mecok. Apa hetakkan kaki. Apa dalam bahasa Kedah ni saya tak tahu nak sebut. Kalau baling mecok juga saya rasa. Hakim kata apa mecok ni? Jangan duk jadi
kaki tu jangan dihentak-hentak. Jadi kalau kita buat sampai mak ayah tu sakit hati, boleh membawa kepada dosa besar. So berbuat baik ni penting. Dan berbuat baik saya nak sebut sikit, ketika kita kecil, kadang-kadang lebih mudah kita nak taat kepada ibu ayah berbanding kita dewasa. Awak tak perasan, selalu orang tekankan anak yang kecil kena taat, kena dengar kata, kena belajar elok, kena mengaji, tak boleh lawan mak pok. Betul, tetapi yang paling susah nak buat sebenarnya ketika kita dewasa. Sebab apa? Sebab ketika kita dewasa kita dah ada kerja. Kita dah ada kedudukan. Kita dah ada keluarga kita sendiri. Kita pun dah ada otak sendiri. Betul tak? Jadi kenapa yang kita nak dengar cakap mak ayah kita? So bukan mudah sebenarnya untuk merendahkan ego kita sendiri semata-mata untuk taat kepada ibu ayah yang mungkin ibu ayah kita ni tak sekolah tinggi pun. Mungkin tak sampai darjah 6 pun. Kalau duduk di Kulim tu bandar sikit kalau kena baling contohnya. Kan? Maknanya kampung piok lah. Kampung betul. Jadi kalau kampung ni kata, pasal apa aku nak dengar kata mak aku ni mengaji sampai PhD contoh. Aku ni mengaji sampai diploma. Jadi sebenarnya bukan mudah. Ketika kecil, kita memang mudah nak taat pada ibu bapa. Walaupun tak setuju, walaupun sakit hati, kita buat juga. Sebab kita rasa kita ditangguk oleh mak ayah. Tapi bila dewasa, kita tengoklah. Sebab tu ramai kalau kisah tanggang tu kan, dia kecil dia baik. Tapi dia jadi tak baik bila? Bila dia dah ada kedudukan, dia dah ada isteri, dia dah ada kuasa, dia mula menunjukkan taring dia dan akhirnya jadilah tanggang derhaka disumpah batu. Tu cerita dia lah kan. Tu nak ceritanya. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan ibu bapa. Contohnya apabila kita ni, kita kadang-kadang bila kita dah dewasa Hakim contohnya, kita kan banyak keputusan-keputusan penting yang kita nak buat dalam hidup. Tapi bila kita dah ada kedudukan, kuasa, ada otak sikit, cerdik sikit lah orang kata, kita mula membelakangkan mak ayah. Tak tanya sepatah mak ayah. Sedangkan mak ayah ni orang yang dah lama makan garam daripada kita. Jadi mak ayah tahu tu last dah. Barulah kita bagi tahu tu just to inform. Inform dengan tanya pendapat berbeza. So mak ayah ni perlu dilibatkan dalam consultation. Ni bahasa orang muda sekarang baru faham sikit. Dalam runding cara tu kena libatkan mak ayah. Bukan nak inform. Inform ni macam kita buat surat dekat syarikat. Pengumuman cuti. Itu inform. Tapi kalau kita nak tanya survey untuk menanyakan pandangan tentang cuti, itu lain. So mak ayah ni kita kena survey, kita kena runding cara. Macam contohlah bila kita nak cari isteri. Bukan kita inform mak, kita dah ada orang dah. Mak kita pun tengok klipar nak bagi pandangan tak berani. Sebab dia dah hebat dah. Kalau bagi pandangan tak setuju kan macam mana pula? Sebab kita dah inform. Tapi kalau kita kata mak kita berkenan dekat budak ni begini-gini. Mak rasa macam mana mak? Okey ke keluarga kita? Tu macam lain. So itu antara punca-punca keberkatan. Dan kalau kita tengok sini, taat kepada ibu ayah yang saya sebutkan tadi, dia ada limitasi dia. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak boleh taat pada perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya bila saya nak cerita tentang perkara ini juga, saya sukalah nak sebutkan bila kita nak buat baik kepada mak ayah, saya sebut tadi, tuntutan dalam Islam juga buat baik kepada mak ayah bukan ketika mak ayah hidup saja, tetapi sampai kepada mati pun kita kena menyatakan rasa kasih dan sayang kita, taat kita dan hormat kita kepada mak ayah. Macam mana? Antaranya ialah jangan lupa kepada doa kepada mak ayah kita. Sebab kita kena ingat, mak ayah kita ni sedang tunggu cash daripada kita. Cash apa dia? Bila anak soleh dan solehah berdoa, mak ayah tu dapat duit cash. Macam kita ni taruh duit dalam ATM, mak ayah kita dapat tu dekat kubur nanti. Tu. Jadi berdoa tu penting. Yang kedua, buat baik atas nama mak ayah kita. Contohkanlah, kita menggunakan harta yang mak ayah bagi dengan sebaik-baiknya. Contohnya kita buat wakaf. Macam ini wakaf Al-Quran contohnya kan. Kalau ada mak ayah yang meninggal, apa salahnya kita wakafkan Quran dengan cara yang baik. Kadang-kadang wakaf ni macam mudah Hakim. Alah wakaf, saya bagi je lah dekat siapa-siapa. Tu wakaf dah tu. Sebenarnya bila kita sayang dekat seseorang, bila kita wakaflah dengan cara yang terbaik. Macam Almana contohnya, bila buat wakaf, kita pilih orang yang kita nak wakafkan. Bukan kita pergi letak je Quran suka-suka hati, betul tak?
Yang penting orang boleh manfaat daripada Quran yang kita wakafkan. Tu contoh. Salah satu perkara lagi ialah kalau kita nak ingat kepada mak pok kita, tanda kita kasih, kita kena buat baik kepada orang-orang yang rapat dengan mak ayah kita, terutamanya kawan-kawan dan sahabat dia. Satu kalau orang tu dia rindu sangat dengan mak ayah dia meninggal, pergi cari sahabat-sahabat dan kawan-kawan. Sebab biasanya kita ni perangai akan lebih kurang sama dengan sahabat-sahabat kita. Jadi kalau kita nak nyatakan rasa kecintaan kita, maka kita melawatlah, ziarahlah mak ayah dan kawan-kawan mak ayah kita. Yang keempat, kita buat baik. Sebaik mungkin taat kepada Allah SWT, berbakti atas nama agama, berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan yang kita ni involve dengan kerja-kerja menaikkan nama Allah SWT. InsyaAllah itu yang kita panggil sejuk berkat kepada perut mak yang mengandungkan kita. Tu antara perkara-perkara lah yang kita mesti beri penekanan. Seterusnya saya nak sebut jugalah bila cerita pasal tanggang ni, dia berkaitan dengan konsep derhaka. Kan saya dah sebut, dah sentuh dah sikit tadi derhaka tu apa dia. So derhaka apabila kita ni dalam beberapa keadaan, pertama kita buat benda yang apabila mak ayah kita suruh meninggalkan maksiat atau menyuruh amar makruf nahi munkar tapi kita engkar. Itu maksudnya derhaka. Mungkin kita ni menyenangkan hati mak bapak, tetapi bila mak suruh solat kita tak nak contohnya. Itu derhaka juga sebenarnya. Yang kedua, derhaka juga bila kita menyakitkan hati mak ayah kita. Menyakitkan hati ni banyaklah. Kan? Seperti yang saya sebutkan tadi, melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui kita punya persepsi terhadap mak ayah kita. Ada orang kan macam ni Hakim. Dia kan bila dia dah dewasa, dia selalu membandingkan diri dia dengan mak ayah dia. Ibu, cuba tengok kami sekarang. Belajar psikologi, belajar tinggi, tengok kami uruskan anak-anak teratur, cerdik, bagus. Mak dulu psikologi pun tak belajar. Pandai-pandai kita orang lah nak hidup. Benda macam ni, walaupun dia nampak macam mudah, betul tak? Mudah kan? Tetapi dalam masa yang sama, dia telah melekeh-lekehkan, downgrade mak ayah dia. Dan yang kedua, mungkin menyakiti mak ayah dia secara senyap-senyap. Tapi mak ayah kadang-kadang bila dah berusia dia terperangkap. Terperangkap macam mana? Pertama, mungkin ketika itu dia pun mendapat ihsan daripada anak. Jadi kalau kata banyak-banyak kan tak dapat pula bulanan. Jadi dia pun diam. Jadi dia membiarkan penderhakaan itu. Tapi kalau mak ayah yang bagus, dia tak akan biarkan penderhakaan anak-anak. Tak kira lah, miskin pun miskin lah. Jatuh miskin pun. Kan dia tak akan biarkan. Yang kedua pula kita kata, dalam konteks tadi, kerana mak ayah ni dia terperangkap dengan kasih sayang juga. Kasih sangat kepada anak. Biarlah anak buat baik ke, anak buat jahat ke, yang penting dia adalah anakku. Dan dia tak buat action. Orang ni bila sayang anak, dia akan pastikan anak ni dia akan keluar kreativiti, inovasi. Macam mana nak pastikan anak kita ni patuh dan buat kerja Allah daripada kecil sampailah kepada dia beranak pinak. Ni ibu bapa yang bagus sebenarnya. Kan? Jadi dan seterusnya yang ketiga kita sebut tentang derhaka tadi ialah juga apabila kita buat sesuatu yang benda tu bukan haram. Benda tu biasa-biasa. Tetapi dari segi uruf ataupun adat menyakitkan orang tua, itu mungkin boleh membawa dosa besar. Contohnya lah, kita bila cuti, lama dah PKP, tak balik. Tapi kita pilih untuk pergi bercuti. Mak ayah tak apa kemudian, tak apa sebab kita duduk video call. Mak ayah pun sakit hati, anak orang lain balik belakang. Sebab orang tua ni ketika dia berumur, hati dia tu mudah tersentuh, sensitif. Padahal ketika muda tak sensitif langsung pun. Macam saya lah. Dulu 30 macam lain, 40 ni rasa macam cepat je sensitif. Masuk 50, 60 tak tahulah. Jadi dia tengok anak orang lain balik, kereta ni balik, kereta dia pun rasa sedih. Anak aku pergi ke mana? Rupanya anak aku pergi bercuti. Sebab anak aku ni nak gembirakan anak dia. Lepas tu tak balik rumah. Sakit hati. Jadi benda ni pun kalau tak kena gaya boleh membawa kepada dosa. So banyak benda lah kita kena perhati dalam urusan berkaitan ibu bapa. Tapi saya nak sebutlah sebelum kita berhenti. Kan?
Kadang-kadang apabila kita dapatlah anak yang mungkin kurang patuh, anak yang mungkin ada unsur-unsur kederhakaan kepada kita, inilah masanya untuk kita muhasabah diri. Adakah kita ni menjalankan tanggungjawab kita kepada ibu bapa sejak dari sebagai seorang ibu bapa yang bagus sejak daripada kecil. Okey, untuk slot kedua nanti kita akan kupas bab ini pula. Saya serahkan balik pada Hakim. Memang banyak yang Ustazah bagi. So macam tadi apa yang Ustazah habaq tu berkenaan husna, buat baik dalam persekitaran. Macam saya pun sendiri ada anak. Macam dalam komen ni depa kata apa? Jegit-jegit ataupun duk bebai. Duk buat bebai-bebai. Bebai-bebai. Duk bebai. Ah. Ah, kalau beban depa dah buat perangai. Awak perangai tu. So kat situ kita pun kena apa? Sebagai anak ni memang bila dah besar ni memang kita susah nak apa nak kadang-kadang saya mak tak ada tapi saya ada tok. Tok saya pula ada jenis tak mau bagi tahu. Dia simpan sekejap lagi jumpa baru kata baru nak main apalah. So kita pun okey sedap baru kita pergi melawat. Kalau tak memang dia merajuk dengan kita ni. So terima kasih Ustazah. So untuk sesi pertama banyak dah Ustazah bagi. Memang tadi ada 4 poin berkenaan jegil ibu bapa ni kita kena libatkan secara runding cara. Kita kena taat tapi tak boleh taat bila membawa kepada maksiat dan juga apa cash untuk mak dan ayah dikubur. Doakan. So macam setiap hujung bulan kami ada buat tahlil bulanan. Mai letak nama bagi kat mak bapak. Macam saya mak bapak tak ada, saya memang duk letak nama. So bagi doakanlah bagi depa senang di alam barzah. Okey, so untuk sesi pertama dah habis. So kita bagi Ustazah rehat sekejap minum air cuci tekak. Hakim pun sama. Kita tengok kepada iklan seterusnya. Iklan seterusnya pula, iklan sebentar.
Uh, so Alhamdulillah. Okay, baik. Kita balik. So tadi kita dah tengok iklan. Macam tengok TV. Tengok iklan macam mana nak wakaf atau infak di wakafquran.my. So boleh walk in. Siapa yang duduk Kulim Kedah ni bolehlah nak walk in my wakaf direct dengan kami. Boleh jumpa direct dengan pegawai, boleh mai tengok Al-Quran tu apa yang nak diwakafkan tu. So tak ada masalah. Alhamdulillah kita sambung untuk sesi kedua. So untuk sesi kedua ni sebelum tu ada persoalan lah sebelum Ustazah nak start, ada satu soalan saja daripada Tamtamia. Dia nak tanya hati yang resah baca surah surah apa ya Ustazah? So I akan balik kepada Ustazah. Susah. Okey, hati yang resah nak baca apa Ya. Dia banyak resah. Kalau contoh resah sebab kita ni banyak serabut fikir dan kita tak ada jalan keluar. Itu kita bacalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tu. Tapi kalau kita orang kata serabut dada, serabut perut, betul tak? Betul. Orang Kedah pun panggil serabut perut juga kan? Alam nasyrah tu sangat bagus juga. Dan yang paling pentingnya ialah sebenarnya semua surah dalam Al-Quran tu adalah jawapan kepada ketenangan. Tu sebenarnya paling penting lah. Tapi saya bagilah. Tapi kita kadang nak masa nakkan sesuatu kita nak baca cepat. Tu antaranya lah. Kalau saya contohnya lah dudak-dudak, tak nak bucak ke tak nak apa, dalam nasyarah tu wajib lah. Nampak macam simple tapi benda tu dia jadi lancar je, tak perasan. Macam tu. Okay, baik. Okay, baik. So, semoga soalan yang diberi oleh Ustazah tu boleh menjawab memberi jawapan lah kepada tanya. So, kita balik kepada kuliah kita tadi. So, tadi Ustazah ada kata anak-anak yang ada unsur kedahakaan tu. So, nak kena check balik muhasabah diri kan. So, Ustazah boleh teruskanlah dengan sambungan tu. Okey, terima kasih pada Hakim. Okey, kita masuk pada sesi kedua. Kalau tadi kita bincang pasal ibu bapa, derhaka kepada ibu bapa dan taat kepada ibu bapa lah. Cuma saya lupa nak sebut sikit lah orang yang taat kepada ibu bapa ni, apa rahsia dia. Kan dalam hadis sebut kalau nak umur panjang, berbaktilah kepada ibu bapa. Jadi tak payahlah rasa penat, rasa terbeban apabila kita menanggung ibu dan ayah kita. Dan kalau kita buat dosa kepada ibu bapa, kalau dalam hadis sebut dia dapat cash dekat dunia. Sebab itulah betul lah hadis sebut ridallah fi ridal walidaini, keredaan Allah pada keredaan ibu bapa. Okey, sekarang saya sebut tadi kadang-kadang suasana ini berlaku kerana faktor ini adalah juga ujian bagi ibu dan ayah jugalah. Di mana inilah masanya untuk kita mendidik diri kita. Setiap ujian lah, setiap daripada kita kalau ada anak, Allah akan bagi ujian dari sudut anak lah. Dan ujian anak ni macam-macam Hakim. Contohnya saya pernah jumpa biasanya orang ni dia akan hadapi masalah anak-anak ketika anak tu semakin bangkit remaja. Betul tak Sebab remaja ni kan dia terdedah dengan macam-macam. Dia masa kecil, kita ni adalah idola kepada anak-anak dan jaranglah sekali anak-anak ni ada derhaka kecuali benda yang simple-simple lah, tak dengar kata, tak nak mandi kan, main gadget tak nak lepas, gitulah yang budak-budak. Tapi bila remaja, mereka mula rapat dengan kawan-kawan. Ketika itu sudah terhakislah daripada kepala mereka sedikit demi sedikit bahawa kita ni adalah idola mereka. Jadi ketika inilah bermulanya ujian bagi ibu dan ayah. Apatah lagi remaja ni dia krisis identiti. Antara dia tu budak dengan orang tua. Dia krisis masa tu. Kalau kita nak tegur dia kata dia dah besar. Tapi nak kata besar perangai macam budak. Jadi itulah ujian tu biasa akan datang. Tetapi ada juga ujian yang datang kepada ibu dan ayah ketika anak tu dah dewasa. Banyak juga antaranya cerita tanggang tadi itulah. Kan ada juga saya jumpalah satu kisah ni, anak-anak masa kecil semua bagus, remaja pun bagus sampai universiti semua bagus, anak ni semua best student. Tetapi dia kata dia diuji anak tu jadi tak bagus bila anak lepas universiti, start kahwin, start kerja. Ada yang satu tu dia kata daripada boleh jadi imam, start masuk kelab malam sebab terpengaruh dengan rakan kerja. Jadi dia ni dia kata Allah uji macam tu. Lepas kahwin, lupa solat. Sedangkan sebelum tu best student, orang yang bagus.
So ujian datang kepada dia tu adalah selepas anak tu dah dewasa dan pandai menguruskan diri sendiri. Dan dia sebutlah dan ketika tu pula mak ayah ni dah berumur. Jadi bila berumur kita tak larat nak berfikir nak uruskan macam kita muda-muda. Jadi dia kata ujian dia adalah nak memastikan anak-anak dia terus taat kepada Allah SWT sampai saya mati. Dia sebut gitu. Ini sebenarnya mak yang betul. Mak yang betul ni adalah kita bukan mak dan ayah yang betul. Bukan kita nak pastikan anak kita ni jadi doktor yang bagus, ustaz yang bagus. Maknanya dari sudut kerjaya semata-mata bagus. Bukan. Ataupun yang menghasilkan pendapatan yang bagus. Ataupun dia tu tak menyusahkan orang. Dia ada anak, ada isteri, ada rumah. Tak menyusah kita lah. Bukan kat situ. Tapi yang paling penting ialah kita sebagai ibu bapa kita nak menghasilkan anak ni adalah pejuang-pejuang agama Allah SWT dalam apa bidang pun yang dia ceburi. Kalau dia doktor yang berbakti kepada manusia dan dalam masa yang sama dengan menggunakan kedoktoran dia berbakti kepada agama. Tu maksudnya lah. Macam hakim sekarang kan, hakim bekerja dekat syarikat. Tapi melalui kerjaya hakim ni juga, hakim berusaha berbakti kepada agama Allah dengan meningkatkan kerja-kerja orang faham Quran. Tu sebenarnya kita nak sampai situ anak kita. Sebab tu yang dalam kes yang saya share tadi, dia kata dia tengok anak dia kaya raya, senang, kerja bagus. Tapi bila anak dia start derhaka kepada Allah, itulah sebenarnya tanda-tanda dia derhaka kepada dia. Maknanya dia tak mati lagi sanggup dah buat maksiat depan dia. Jadi benda tu sebenarnya. Okey, saya juga Hakim ada pengalaman lah membangunkan. Saya salah seorang penggubal dasar kanak-kanak fitrah untuk Kelantan. Di Kelantan kita bangunkan satu dasar polisi yang jelas lah yang kita gabungkan antara konvensyen antarabangsa, undang-undang kat Malaysia dan kita masukkan juga prinsip-prinsip Islam dalam dasar tersebut lah. Dan ada satu part dalam dasar kanak-kanak ni kita orang masukkan adalah bab apa dia? Tanggungjawab wali. Kan? Sebenarnya ibu terutamanya bapa mereka ni adalah wali kepada anak-anak. Apa maksudnya wali? Tanggungjawabnya sangat besar. Wali ni adalah bertanggungjawab untuk qu anfusakum wa ahlikum nara. Memastikan anak-anak dan tanggungannya tidak masuk ke dalam api neraka. Jadi buatlah apa pun atas dunia ni untuk melindungi anak kita bukan saja di dunia tapi sampai ke akhirat confirm bukan ahli neraka. Itu sebenarnya tanggungjawab wali. Kalau kita bercakap pasal wali ni, selalu orang faham wali ni dia kerja dia masa dalam perkahwinan ataupun wali ni masa nak pergi umrah. Baru orang cari wali. Tapi sebenarnya dalam Islam bukan. Tanggungjawab wali ni sangat besar. Iaitu memimpin setiap ahli tanggungannya ke arah kebaikan di dunia dan akhirat. Lepas tu memberikan nafkah yang secukupnya terhadap ahli tanggungan mengikut kadar kemampuannya. Dan tanggungjawab wali juga untuk memastikan hak anak-anak itu dipenuhi dan dalam masa yang sama anak-anak diperkasakan tanggungjawabnya. Tu dalam dasar ni kita masukkan benda-benda macam ni. Apa maksudnya? Anak-anak ni dia ada hak dia. Hak untuk belajar, hak untuk beragama. Ni mak pok ni dia hantar pergi sekolah. Lepas tu ikut mu lah jadi apa-apa pun. Tu selesai dah tanggungjawab aku. Tapi bila mai PKP ni Hakim pening kepala. Sebab cikgu yang utama sekarang dah jadi ibu bapa. Bukan lagi guru. Dah pening dah sekarang. Rupanya sekarang barulah mak ayah sedar. Sebenarnya tanggungjawab bukan tanggungjawab cikgu, tanggungjawab kita. Yelah dah anak 100% duduk dekat rumah bila PKP. Contohnya kan. So masa tu baru sedar. Ramailah kita dapati mak tidak boleh berperanan sebagai ibu mendidik anak. Dan dalam masa yang sama pok tak boleh jadi imam. Mak ayah tak boleh baca Quran. Akhirnya apa dia yang berlaku? Anak-anak bila 2 tahun PKP hari tu semua pakat tak kerti baca Quran dah. Sebab tak pergi sekolah. Sebab rupanya selama ni kita subkon pendidikan anak-anak, beragama, hak macam-macam tu semua kita subkon kepada sekolah. Ni sebenarnya kegagalan ibu bapa. So kalau berlaku apa-apalah bila anak tu balas balik, kita nak salah siapa sebenarnya? Sebab tu saya kata ia adalah ujian kepada ibu dan ayah. Kan? Okey, seterusnya kita tengok sini. Bila kita sebut tentang perkara ini, tadi saya kata memastikan hak anak-anak itu dipenuhi. Hak dalam Islam dah ada dah, anak-anak berhak dapat apa dia.
Yang kedua, memperkasakan anak-anak supaya bertanggungjawab. Ini juga tanggungjawab mak ayah. Ada mak ayah dia terlalu kasihkan kepada anak, semua benda dia bagi. Manjakan. Cikgu sekarang nak jentik, nak rotan tak boleh. Sat lagi semua pergi saman. Betul tak? Kalau saya dulu, mak dia kata macam ni di sekolah. Buatlah apa-apa ke anak saya ni. Asal jangan patah riuk cedera sudah. Yang penting mendidik. Betul tak? Tapi sekarang, kalau kita jegik, kita marah sikit, jerekah sikit dekat anak-anak, dia kata cikgu ni tak pandai, cikgu ni mendera. Dia tak ada dah istilah mendidik, kasak sikit je, dera terus. Itu bayangan yang dibayangkan dalam suasana persekitaran sekarang. Jadi akhirnya, sebab apa berlaku macam tu? Sebab kita kan terlalu memanjakan. Kita rasa dengan kita bagi semua benda, kita bagi kasih sayang yang melimpah ruah, bagikan kemewahan apa benda yang dia nak dia dapat semua benda dan dia tak belajar susah tahan lasak dan sebagainya. Jadi kita rasa kita ibu bapa misali yang terbaik. Kalau kat rumah tu kalau musim periksa tu anak ni, kalau anak tu SPM tahu tu lah contohnya, tak boleh sentuh rumah, belajar je, pergi tuition, pergi sekolah, duduk dalam bilik, belajar. Bagi kita lah itulah istilah anak yang betul. Tapi sebenarnya tak betul. Ibu bapa peranan dia sebenar adalah memperkasakan anak-anak yang bertanggungjawab. Sebab kan dalam hadis sebut, antara tanda-tanda akhir zaman ataupun kiamat ialah tanda-tanda dia apabila apa dia? Hamba menjadi tuannya. Maknanya bila mak ni jadi hamba kepada siapa dia? Hamba kepada anak. Hamba kepada anaknya contohnya kita fahamnya macam ni. Bila kita ni ibu ayah misalnya kita buat semua benda. Tapi tak betul. Sebab tu kita kena tengok macam mana anak tu kita kena didik dengan cara hidup yang betul, cara hidup yang tahan lasak. Dia menjadi anak yang bertanggungjawab, ahli masyarakat yang bertanggungjawab. Bila dia menghadapi, tak kira lah dia SPM ke dia ujian ke, dia tetap kena berkhidmat dalam rumah tangga. Itu kan tanggungjawab anak. Tapi sekarang kita dah terbalik. Kita nak tunjukkan yang rumah tangga kita baru, kita bapa yang baru, kita buat semua benda. Anak satu ke apa pun tak reti. Tak apa ustazah, bila dia kerja esok, dia kaya, dia ambil lah pembantu ke apa, dia belajarlah sendiri. Tak. Untuk menjadi ahli masyarakat yang bagus, ibu bapa yang bagus pada masa akan datang, dia kena belajar sejak daripada kecil. Adab dan akhlak ni kan dibentuk daripada kecil. Macam kita lah Hakim kan. Bila dapat anak, masa tu kita kata macam mana kita nak didik anak kita yang kecil ni. Kita akan ingat apa mak pak buat kepada kita dulu. Betul tak? Dan maknanya proses tu sudah bermula daripada awal. Tapi kalau masa tu kita baru nak fikir, baru nak buat, itu yang jadi akhirnya kita kata apa dia, kelangsungan generasi daripada keluarga tu tak dapat diteruskan. Sebab itu tanggungjawab ibu dan ayah bukan setakat memenuhi hak anak-anak, tapi memastikan anak-anak tu apa dia bersedia menjadi pejuang-pejuang Allah atas muka bumi, ahli yang bertanggungjawab bukan saja kepada Allah, Rasul, kepada ibu bapa, bertanggungjawab kepada masyarakat, bertanggungjawab kepada guru, dan orang yang bertanggungjawab ni, anak yang bertanggungjawab ni, dia pergi ke mana-mana pun dia akan faham, dia boleh terima, dia boleh adapt dengan apa-apa situasi pun yang berlaku. Okey, ulama telah menggariskanlah, dia kata apa dia? Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ibu apa ni, ajarkanlah ilmu, berikanlah kemudahan, jangan menyusahkan, sampaikan khabar gembira, jangan membuat orang lain lari, jika salah seorang di antara kamu marah, hendaklah dia diam. So ada kaedah bagaimana kita nak menjadi ibu bapa yang bagus. Itu kena belajar lah. Sebab dekat universiti confirm kita tak belajar macam mana nak jadi ibu bapa yang bagus. Kan? Tapi ibu bapa yang bagus ni kena belajar sejak daripada kecil. Antaralah perkara-perkara yang ibu bapa kena buat terhadap anak-anak. Pertama, ibu bapa ni harus menjadi contoh teladan yang baik. Orang kata ketam mengajar anak berjalan. Kita nak ajar anak jadi baik. Rupanya mak pak dia pun malah pegang Quran. Mak pak dia pun semayang berjemaah liat. So macam mana dapat anak yang bagus? Kan? Itu satu. Yang kedua, waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan. Maksudnya gini, ketika remaja, apa bimbingan yang perlu? Ketika dah mula dewasa, apa bimbingan yang perlu? Kalau kita dah bercucu, apa bimbingan yang perlu? Selalu kita ingat ibu ayah, apabila anak perempuan contohnya diserahkan kepada suaminya, maka selesai dah tanggungjawab kita. Tak selesai. Sebab dia akan berkait juga dengan pahala dosa kita.
Pasal apa anak kita tu tidak menjadi isteri yang bagus, ibu yang bagus dalam keluarga dia contohnya? Sebab dia kait balik dengan ajaran kita. So selagi kita tak mati, benda ni tak selesai. Sebab itu yang tadi dalam kisah saya sebut tadi, dia tak reda anak dia buat maksiat walaupun kaya raya dan sebagainya. Yang ketiga, bersikap adil dan sama terhadap sesama anak. Nabi suruh bila sahabat buat sesuatu, lepas tu Nabi tanya, kamu ni buat ada berapa anak? Ada ramai anak. Kamu kena buat sama rata lah. Pasal apa buat kepada seorang saja? Ni Nabi ajar kepada sahabat supaya berlaku adil terhadap anak. Jangan pilih kasih. Sebab apa? Sebenarnya penyakit dengki hasad ni dia bukan saja di luar. Penyakit dengki dan hasad dalam keluarga lah yang paling bahaya. Contoh yang paling jelas, kisah apa dia? Kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya. Adik kecil ni dia sanggup buang dalam lubang. Orang baling kata terhop. Ambil terhop dalam lubang. Betul tak? Buang dalam lubang tu, kalau tak kena gaya mati. Asyik baiklah Allah takdirkan diselamatkan. Maknanya kerana apa tu? Hasad dan dengki. Jadi kita ni kena faham ni karakter anak-anak kita. Ada yang mudah pemarah, ada yang mudah berdengki, ada yang jenis malah mengemah. Jadi kita lah yang kena uruskan. Memanglah dari sudut hakikat, saya nak sebut gini Hakim, dari sudut hakikat, kita ni akan sayang tak sama. Sebab itu Allah buat kasih sayang tak sama. Ada sama, ada tak sama. Kadang-kadang kita sayang ni lebih. Itu standard. Tetapi yang disebutkan sebagai adil, layanan tu mesti sama. Sebab tu sampai satu peringkat ulama bincang tentang pembahagian harta. Sunat untuk kita membahagikan harta sama rata ketika kita hidup lah. Kalau ketika mati tu dah faraid. Kalau dibimbangi boleh bergaduh sama sendiri, boleh pecah belah keluarga. Itu yang orang tua dulu, kalau dia beli tanah tu biar cukup seorang satu. Kalau tak pening kepala nanti, betul tak? Tu. Yang keempat, memenuhi hak anak-anak, mendoakan anak, bagi anak-anak bermain. Macam sekarang kan kita bagi anak-anak main gadget. Bagus lah tu? Tak bagus. Kena ada masa dia. Bagi anak, kalau dia time kecil, dia sepatutnya dapat apa dia? Main kat luar, main kat dalam, otak dia bergerak, tangan dia bergerak. Kalau Hakim perasan, Hakim umur berapa saya tak perasan ni. Saya rasa umur macam anak saya juga ni. Berapa umur Hakim sekarang? 26? 26 ni dekat-dekat dengan anak saya dah lah ni. Jadi budak-budak sekarang kalau Hakim perasan, jatuh sikit, berguling sikit, cepat patah. Perasan tak? Sebab didikan. Zaman saya dulu Hakim saya nak cerita, saya ni naik basikal, lepas tu kan dia ada macam bukit cerung ni. Kita turun, jatuh guling-guling kat cerung tu sebab terjatuh basikal. Tak patah, naik balik, relax je. Nak ceritanya kerah kita punya ni dulu. Sebab apa? Kita telah diberikan hak bermain yang secukupnya. Tapi jangan melampau-lampau. Tu maksudnya. Membantu anak berbuat baik dan patuh. Anak ni kita nak suruh dia buat baik. Suruh taat kepada Allah. Tapi kita tidak sediakan suasana yang mudah. Contoh, kita mak ayah nak suruh anak tutup aurat. Tapi kita beli pakaian yang panas, pakaian yang tak trendy ikut umur dia. Dia baru umur 20 ataupun 15. Kita suruh dia pakai baju macam umur 60. Memanglah dia tak nak tutup aurat macam orang umur 60 sebab dia baru umur 15. Betul tak? Jadi mak ayah ni kena tahu benda-benda macam ni. Bila nak suruh anak buat baik dan patuh, sediakan suasana yang sesuai dan merangsang kepada anak buat baik. Seterusnya, mulut tu kena jaga mak ayah. Terutamanya mak. Sebab mulut dia masing. Itu yang jadi, kita dengar cerita si Tanggang. Mok dia supah jadi batu. Hak satu lagi tu batu belah batu bertangkup. Makanlah aku. Sebab apa? Kalau kita tengok cerita tu, alah mok dia. Sebab mok dia kecil hati. Susahnya pergi ambil telur terbakar. Tiba-tiba dia nak pergi mana-mana, tengok anak dah makan habis dah kecilnya. Dia pun lari pergi dekat batu belah batu bertangkup. Betul tak? Ni kisah dia lah ni. Mulut mak ni masing. Jadi kita dah tahu dah kita ni ada kuasa boleh mendoakan anak dan sebagainya. Jagalah mulut kita dan perilaku kita. Jadi sebagai mak dengan ayah, kena banyak sabar, banyak menahan diri. Dan bila nak didik anak ke, memang kena bertahap. Bila bertahap tu yang payah tu sebab kadang-kadang kita nak guna kuasa kita. Orang yang ada kuasa ni, dia rasa diri dia kuat dan dia akan guna kuasa sewenang-wenangnya. Kan? Tapi seorang mak ayah yang bagus, dia tahu bila nak guna kuasa. Kita kadang-kadang bila anak kecil kita guna kuasa sesungguh hati. Tapi bila anak besar tak guna pula kuasa.
Tak boleh pula kita kata, kamu kalau buat maksiat macam ni, jangan balik rumah aku. Kita tak kata pula macam tu. Kalau anak cucu aku balik pakai ketat-ketat macam ni, aku tak bagi masuk rumah. Tak pernah pula kita kata macam tu. Nampak tak? Tapi masa kecil dulu bukan main kita guna kuasa kita. Sebenarnya kuasa seorang ibu dan ayah tak pernah hilang. Dia tak pernah hilang. Tapi pasal apa? Semakin berumur, kita semakin kendur kuasa kita. Benda ni kita tak perasan kadang-kadang. Nanti Hakim berumur sikit, Hakim akan perasan, pasal apa aku dah jadi lemah lembut sangat ni? Dulu bukan main. Kan itu memang dia sendiri jadi. Dengan cucu lagilah. Ikut cucu kecek buat belakang. Nak ceritanya. Tu standard dia. Tapi dalam masa yang sama kita kena belajarlah menggunakan kuasa ibu dan ayah. Kalau macam Hakim tadi tak ada ibu ayah. So Tok Wan lah. Wali kepada yang menjaga, melindungi Hakim tu adalah Tok Wan lah. Kalau tak ada Tok Wan, Pok Saudara. Dia macam tu. Benda tu dia kait kat mana-mana pun. Jadi kalau kata isteri Hakim tak boleh nak marah lah Tok Wan je pun. Bukan ibu bapa, tak ada raka. Tak, dia sama je konsep dia. Gitulah maksudnya. Okey, wallahualam, saya serahkan balik kepada Hakim. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Kita untuk sesi kedua kita bincangkan berkenaan itulah cara memperkasakan bukan memperkasakan anak, berusaha kepada nak umur panjang, berusaha kepada ibu bapa. So macam mana ibu bapa ni nak bentuk anak-anak. So macam tadi Ustazah kata jaga mulut apa semua tu. Lepas tu ujian yang kita dapat ni memang banyak. So wali ni memang tanggungjawab dia memastikan anak-anak dan tanggungannya tak masuk neraka, nafkah yang secukupnya, memastikan hak anak-anak itu dipenuhi. Macam Hakim pun ada anak 2. So kita anak kecil lagi, kita takut. Tak nak kita duk tengok kat TV, anak ni degil, anak ni mak bapak marah cikgu apa semua. Kita pun tak nak jadi macam tu. Mak bapak sekarang ni kita kena start belajar. Macam mana nak jadi mak bapak yang untuk generasi Hakim lah kan. Start belajar. Jangan duk manjakan sangat lah anak-anak. Pasal sekarang bila kita bentuk mereka sekarang, insyaAllah mereka dah besar, mereka reti. Yang tu lah orang utara cakap lah, mereka reti yang tu lah. So terima kasih banyak Ustazah. Pasal banyak yang Ustazah bagi pada hari ni. Macam contoh tanda akhir zaman, hamba menjadi tuan. Kita tak nak anak pijak kepala. Semua tu lah. So macam Tanggang lah, dia dah pijak kepala mak dia. Mak dia mulut, bila mak dia cakap jadi. So kita tak nak kita dahaka terutamanya kepada mak kita. Pasal mak kita sebagai suami pun kita tengok isteri nak lahirkan anak ni bukannya senang. Lepas tu kita pun tak nak tengok anak kita dahaka kat mak dia sendiri. Yang itulah. So ni perspektif daripada seorang bapa dan juga suami. So terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah. Memang banyak yang Ustazah bagi pada hari ni. Walaupun masa untuk sejam ni mungkin untuk kuliah Ustazah 2 jam, 3 jam kan. Tapi Alhamdulillah untuk sejam ni memang padat dan banyak ilmu yang kita dapat. So insyaAllah untuk yang ada di Facebook tu ada satu soalan. So kita ada soalan daripada Lee Zul. So Lee Zul dia terbaca satu artikel. Dia cakap range umur 1 hingga 4 tahun kena rajakan anak. Macam mana nak rajakan anak tu ya Ustazah? Apa limit untuk rajakan anak? Okey, itu yang kata rajakan anak tadi tu adalah kena bermain-main dan memanjakan. Macam anak tu dia jadi macam seolah-olah full attention tu dekat dia. Tu kena kecerdikan sebenarnya. Macam Rasulullah SAW bila bersahabat, setiap sahabat rasa diri dia penting. Jadi bila kata merajakan anak, kita memberikan perasaan bahawa anak tu penting. Jadi sebab itulah kita belek dia, kita main dengan dia, kita bercakap dengan dia. Kadang-kadang dia tu baru 4 tahun, betul tak? Bukan faham apa pun kita cakap, tapi kita cakap macam dia tu faham. Dia pun macam seronok di tepi kita. Tu maksudnya. Sebab masa ni anak-anak dia punya naluri ataupun nafsu dia akan
dapat dipenuhi. Kalau dia dah besar sikit, dia panggil nafsu seksual secara yang real, betul tak Dia dah ada dah perasaan-perasaan tu. Tapi kalau masa kecil, nafsu dia adalah dilempiaskan melalui apabila dia rasa ayah dan mak dia sayang dia. Itulah dia punya cara menyelesaikan nafsu dia. Tu. Jadi kalau anak-anak yang tak dapat attention daripada ibu dan ayah, dia tak rasa dia penting, tak rasa dimanjakan, itu yang dia bawa kepada dia besar. Tu. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. So saya harap jawapan tu dah dijawab lah. Anak saya pun 4 tahun. Dia punya time nak habis dah jadi raja tu. Cuma budak-budak sekarang ni Hakim, kalau perasan, sebelum pandai baca ABC dah pandai main ni. Betul. Jadi kita pun bila kata raja ni bukan bagi ni 24 jam. Saya tengok macam ni Hakim. Kita kan mak ayah muda, bukan kita lah Hakim lah. Saya dah tua. Ibu bapa muda sekarang nak bagi anak tu jadi macam raja, dia pun nak relax. Sebenarnya tu bukan pentingkan anak. Tu maknanya dia untuk memudahkan kerja, dia pun bagi benda ni. Bila bagi binatang ni, budak ni pun duduk diam. Jadi dia pun senang buat kerja kan nak makan. Itu bukan merajakan, inilah mengabaikan anak. Jadi kena faham juga ni. Betul. Sekarang pun kalau kita tengok, mereka pergi kat TV, mereka nak touch screen semua benda. Saya pun parah. Lain. Generasi baru. Okay, baik. So, sebelum kita tutup majlis kita, Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan untuk siapa yang ada yang ada di Facebook. Tam-Tamia tanya, hati resah baca surah apa? Alam Nashrah tadi kan Ustazah kan? Baca surah Alam Nashrah Tam-Tamia. InsyaAllah. Dia gini, kalau rasa susah hati, antara yang berkesan juga surah Al-Waqi'ah kalau nak yang panjang. Tu kan. Saya selalu baca ikut peristiwa dan apa yang kita nak. Itu mudah. Sebab susah hati ni banyak benda. Kalau nak jodoh macam lain pula. Macam tu. Kalau Aki cukuplah tu satu. Okay. So terima kasih. So saya harap soalan tu jawapan tu menjawab soalan Tam-Tamia, Cik Tam-Tamia. Okay, so sebelum makin tutup majlis kita pada ini, nak minta Ustazah bacakan doa penutup lah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syafi'in, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma yukaf mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil hayah wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka ta'lam anna dhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathikillahu marabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilит tawakkul alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya karim. Okay, baik. Terima kasih Ustazah. So untuk hari ni kuliah awal kita dah habis. So setiap bulan kita ada 2 kuliah awal, dan untuk minggu yang terakhir kita ada buat tahlil bulanan. So siapa-siapa yang ada di dalam Facebook ataupun di nak share lepas ni tengok pula, boleh mai baru buka Zoom, bagi satu family duduk depan, tengok ramai-ramai buka nak bu Yasin pun insya-Allah boleh kot Ustaz. Kalau Yasin baca tahlil, lepas tu kami akan ada sedikit tazkirah sikit lah dekat ujung tu. So siapa yang nak join, nak bagi nama arwah-arwah yang dah pergi ataupun yang duk ada lagi pun boleh insya-Allah. So dia macam ni Hakim. Kadang-kadang tak semua ibu bapa ni ada background agama, betul tak Hakim? Jadi cara kita nak membentuk pengisian keluarga antaranya macam ni lah. Zoom ada, duduk ramai-ramai. Jadi kita nak ngajar, kita bukan ustaz. So kita follow. Macam kita follow apa yang geng Hakim buat, insya-Allah itu salah satu pengisian berguna. Lepas kita tambahlah sikit yang kita, betul tak? Sebagai ayah dengan mak, itu salah satu cara lah. So nampak Ustazah siap bagi contoh lagi. So untuk family muda di luar sana yang ada anak duduk sekali
buka. Macam Hakim pun sama. Walaupun Hakim moderator, depa duduk bawah, depa akan tu tengok tali. Walaupun depa tak duduk senyap budak-budak kan. Ya, tu standard lah budak-budak tu. Okay. So kat situ je untuk kuliah kita pada hari ni. InsyaAllah kita doakan semua dimurahkan rezeki dan dimurahkan ilmu kita pada hari ni. Alhamdulillah. So kita tutup majlis kita pada hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Terima kasih.